Yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya perkara yang kabur, yang syubhat. Ini biasa tuan-tuan dengar lah. Hadis yang biasa tuan-tuan dengar. Ya. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat ataupun yang tak pernah dengar hadis ni. Yang mana Nabi nak ceritakan tentang hukum hakam. Tentang kedudukan halal dan haram dan ada perkara syubhat di situ. Kita bincangkan tuan-tuan. Nabi kata halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bernafas dan kita masih lagi diberi nikmat untuk meneruskan kehidupan kita dalam keadaan iman dan Islam. Moga-moga kita terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk giat melaksanakan ibadah, segala ibadah yang mengundang pahala sebagai bekalan kita dekat akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat penghimpunan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan, beri rahmatnya yang melimpah ruah, berkat majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlis yang dimuliakan sebagai taman syurga. Yang mana taman syurga ini memberi maksud bahawa mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalannya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata ringkas yang bermaksud siapa yang secara istiqamah membiasakan diri dengan majlis ilmu, jalannya ke syurga insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Yang mana pada pengajian yang lalu kita membincangkan satu hadis yang agak panjang, hadis yang membahaskan tentang makna iman, Islam dan ihsan. Yang mana kisah yang merakamkan, hadis yang merakamkan kisah bagaimana Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki yang pelik keterampilannya, seperti mana disebutkan pada hadis yang lalu. Yang rambutnya hitam, tidak berdebu, pakaiannya bersih, tidak berdebu, sedangkan sifat geografi Madinah ketika itu padang pasir. Jadi hamba Allah itu masuk dalam keadaan tidak berdebu. Secolet debu pun tidak melekat pada pakaiannya, pada rambutnya, pada wajahnya. Sikit pun tak ada. Sedangkan siapa pergi dekat Madinah tu, dekat Mekah, tanah padang pasir tu, mestilah badan berdebu punya. Jadi masuk-masuk jumpa Nabi, terus duduk di hadapan Nabi. Tanya Nabi, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Berapa soalan? Ada 4 soalan yang ditanya. Pertama, apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Yang terakhir, bila berlakunya hari kiamat?
Keempat-empat soalan ini, antaranya yang pertama, yang kedua, bila Nabi jawab iman itu apa, lelaki itu kata, sadaqta, betul kata engkau. Menambahkan lagi rasa kehairanan para sahabat. Dia tanya, dia pula yang cakap betul. Kan pelik tu. Soalan kedua tentang Islam, Nabi jawab dengan lengkap, tak ada cacat celah. Dia yang tanya. Macam kita lah nak menuntut ilmu, nak tanya benda tak faham kan. Ustaz, saya muskil lah Ustaz. Apa hukum begini-begini? Ustaz kata, okey, hukumnya begini, tak boleh. Hukumnya haram kalau buat berdosa. Ustaz betul. Ya. Kalau Ustaz tu macam mana? Kalau Ustaz tu garang dia lempang. Kau ni pasal apa? Tanya aku balik. Tapi dia tanya Nabi. Dia yang membetulkan jawapan Nabi. Dan Nabi tak marah pun. Ketiga pun sama juga. Yang keempat, Nabi SAW ditanya tentang bila hari kiamat. Nabi kata, yang tanya lebih tahu. Maksudnya dua-dua tak tahu. Dan Nabi SAW menjelaskan tanda-tanda kecil hari kiamat sebahagiannya. Dan akhir sekali lepas tu, beredar lelaki itu menghilangkan diri. Nabi perintahkan sahabat cari balik, panggil dia. Dah hilang. Maka para sahabat bertanya, siapa tu wahai Rasulullah? Nabi kata, itulah Jibril datang untuk mengajar agama. Maksudnya nak mengajar agama pasal apa? Dia tanya Nabi soalan supaya Nabi jawab. Jibril tanya Nabi dalam bentuk soalan, bukan Jibril nak belajar. Jibril tu guru kepada Rasulullah SAW. Dia tanya supaya apa? Supaya Nabi jawab dan para sahabat mendengar dan belajar. Dan ketika itu Jibril datang dalam bentuk manusia yang kacak, ya, yang handsome, yang sempurna pakaiannya, bersih dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama kata peranan orang yang bertanya dalam majlis ilmu ni adalah peranan yang sangat besar. Sebab dia tanya soalan itulah punca ilmu keluar. Jadi ulama kata penting dalam majlis ilmu ni kalau ada orang bertanya dan hasil pertanyaan itu menghasilkan jawapan yang tepat, orang boleh faham agama, boleh beramal, dia dapat pahala yang besar. Jadi orang yang rajin percaya ni bagus. Ya, ada beberapa surau masjid memang kita mengajar dia bertanya, yang pasti muka dia yang tanya. Ya, tapi soalan dia bagus-bagus. Memang dia nak tahu. Dan orang yang bertanya ni ada macam-macam jenis. Ada yang nak belajar dan ada yang memang dia bertanya sebab dia nak kata apa, supaya orang lain belajar. Masa saya kat Mesir dulu tuan-tuan, kami dekat satu tempat Sahah Yamaniyah, iaitu satu markas. Ulama-ulama Yaman berkumpul, tempat markas mereka duduk berzikir dan sebagainya. Di situ juga ada pengajian fiqh Syafi'i. Itu antara tempat saya bertalaki fiqh mazhab Syafi'i. Masa tu yang mengajar kitab Nailur Raja, kitab fiqh mazhab Syafi'i ibadah, namanya Al-Habib Zaid bin Yahya. Habib Zaid bin Abdul Rahman bin Yahya. Dia mengajarlah. Tiba-tiba ada Habib yang lagi tinggi pangkat Tok Guru dia datang mengajar kami. Ya, dia pun duduk sama sekali. Dia yang mengajar kami, tiba-tiba dia punya guru datang mengajar kami. Dia yang tanya soalan. Dia tanya soalan tu bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia tanya soalan sebab kami tak reti nak tanya soalan. Segan-segan nak tanya soalan. Dia yang tanya soalan. Supaya apa? Soalannya itu Tok Guru besar mengajar. Dan kami faham. Kami dapat manfaat. Nampak? Ya. Dan ada juga yang tanya soalan nak provokasi, nak tunjuk, nak test. Nak test pun dia juga. Betul ke dia ni alim? Itu pun satulah. Ini berlaku pada zaman ulama-ulama hadis membukukan hadis. Pengumpulan hadis dah lama dah tuan-tuan. Dah lama dah. Sama ada secara hafalan ataupun secara penulisan. Cuma penulisan hadis dalam bentuk lebih teratur pada zaman Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan sebagainya, Imam Ahmad terutamanya. Ya. Jadi ulama ni dia nak test, dia nak tengok betul ke dia ni ulama hadis. Maka dia tanya tentang sanad. Ya, dia berkecamukkan sanad-sanad, dicampurkan. Kemudian ulama hadis yang mahir dia susun balik. Itu untuk membuktikan kesarjanaannya, untuk membuktikan hafalannya, membuktikan kepercayaan, kebolehan dalam dia meriwayatkan hadis dan sebagainya. Ya. Dan ada yang tanya soalan nak provokasi pun ada juga. Yang kadang-kadang kita tahulah dia tanya macam mana kan.
Kita bagi jawapan betul pun dia tak nak terima juga. Dia balas, dia hentam balik dan sebagainya. Ya, ada macam-macam jadi soalan. Yang baik bagus, ya, yang baik itu bagus, yang tak baik pun tak bagus. Jadi ada macam-macam jenis. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk satu lagi hadis yang baru, ya, babu man istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Bab seseorang yang menyelamatkan dirinya dan agamanya, mendaratkan agama dan maruahnya. Ya, ini dinamakan sebagai bab hadis yang berkaitan dengan keimanan juga. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada seorang sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir, ya. Seorang ulama yang berasal daripada Madinah. Dia golongan Ansar. Kalau golongan Muhajirin ni sahabat Nabi yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah, itu Muhajirin. Kalau golongan Ansar, golongan-golongan yang penyokong. Sebab tu dinamakan Ansar, dia menyokong. Muhajir dia sokong, dia bantu bagi rumah, bagi tanah, bagi anak dara, kahwinkan dengan tu. Jadi ni golongan Ansar. Jadi An-Nu'man ini dia golongan Ansar daripada kabilah Khazraji. Ya. Kan ada pergaduhan sebelum datangnya Islam, bergaduh kelompok Aus dan Khazraj. Beratus-ratus tahun bergaduh sampai Nabi SAW berjaya didamaikan. Ya. Jadi An-Nu'man bin Bashir ini dia meriwayatkan bahawa dia dengar Nabi SAW bersabda. Ya. Baik. Apa katanya? Nabi SAW sabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat atau wa bainahuma mushtabihat. Yang bermaksud yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya perkara yang kabur, yang syubhat. Ini biasa tuan-tuan dengar lah. Hadis yang biasa tuan-tuan dengar. Ya. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat ataupun yang tak pernah dengar hadis ni. Yang mana Nabi nak ceritakan tentang hukum hakam. Tentang kedudukan halal dan haram dan ada perkara syubhat di situ. Kita bincangkan tuan-tuan. Nabi kata halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maksudnya apa? Secara nasnya halal. Contoh yang halal apa? Kambing, lembu. Nampak? Nabi pun makan lembu, Nabi pun makan ayam. Ya. Apa lagi? Nabi SAW makan kambing, makan roti, makan tepung gandum, tepung bali dan sebagainya. Itu halal lah. Bab makanan ni selagi mana tidak ada nas yang mengatakan dia haram, maka dia adalah halal. Begitu juga kalau binatang-binatang ni selagi mana tidak ada nas yang menyebut ciri-ciri keharamannya, maka dia adalah haram. Macam contoh, Ustaz, kucing halal ke haram? Haram. Tapi dalam Quran tak sebut pun, dalam hadis tak sebut pun, memang pun. Tapi ciri-cirinya disebut. Dia berkuku, bertaring. Nampak? Jadi, benda tu dikira haram lah. Kalau buaya haram, Ustaz? Haram. Pasal apa? Ada hadis. Ya. Kalau ikut jumhur ulama, binatang yang dua alam. Macam buaya ni dua alam, tak boleh makan. So, jelas. Ada nas. Dari segi sudut dalilnya, memang jelas itu adalah halal. Dan haram pun jelas haram. Sebagai contoh yang haram jelas apa? Iaitu khinzir, babi. Jelas. Darah yang mengalir, haram jelas. Bangkai, haram jelas. Pasal apa? Jelas. Clearly. Dia adalah hukum yang mana dinaskan secara qat'i di dalam Al-Quran. Mana Allah Subhanahu wa taala sebut hurrimat alaikumul maitat waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan ke atas kamu, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Dan mana-mana binatang yang disembelih tidak bertujuan kerana Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah berfirman, "Faman iturra ghayra bagin wala 'adin fala isma 'alaih." Sesiapa terpaksa dan bukan kehendaknya terpaksa, maksudnya darurat. Kalau tak makan, meninggal dunia. Maka fala isma 'alaih, maka kalau dia makan benda haram tu tidak dikira sebagai berdosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang haram tu jelas dinaskan. Arak haram. Tak boleh nak kata halal. Benda-benda yang qat'i, begitu juga yang zanni pun ada juga, yang bukan qat'i, yang taraf, benda yang mutawatir, ada juga benda-benda yang diharamkan. Banyaklah kalau kita sebutkan dari segi sudut hukum hakamnya, ya. Sama ada dalil pengharaman itu dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu jelas, ya. Kalau dari segi sudut apa ni, kalau kita kata tak ada dalam Al-Quran atau tak ada dalam hadis, kita pergi berkias. Contoh air tuak kan. Air tuak ni kenapa kita kata haram? Air tuak ni yang jenis mabuk lah kan. Ataupun air tapai yang memabuk kan. Sebab apa? Dikiaskan dengan arak. Arak ni jenis peraman anggur. Peraman anggur lepas tu diperam, ditutup ketat-ketat, ya, sampai dia berbuih. Itu yang minum sedap tu. Jadi apa sajalah, tak kira lah anggur ke, tamar ke, durian yang diperam sampai mabuk tu, lantak. Yang penting walaupun tapai tak ada dalam nas Al-Quran, tetapi dikiaskan. Tapi kalau air tapai tu yang diperam 2-3 hari, tak ada masalah, dia tak mabuk tuan-tuan, ya. Dia tak keluar dia punya alkohol tu, itu tak ada masalah. Tapi kalau sampai ditutup ketat sampai tahap dia berbuih, minum dia punya sampai stone kat kepala tu, itu lain lah, haram. Ya. Jadi dia bukan jenis Al-Quran dan hadis saja, ikut kaedah-kaedah usul fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya. Baik, dan Nabi bagi pesan wa bainahuma mushtabihat, musyabbahat ataupun mutasyabihat, ataupun dalam riwayat lain umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, iaitu ramai yang tak tahu benda tu halal ke haram. Kecuali orang spesialis sahaja yang boleh tak tahu. Maksudnya kita tak pasti benda tu halal ke haram, tinggalkan. Ya. Jadi contoh macam kita kata kan, orang duk kata duk sibuk, yalah benda tu bagi saya dah jelas haram. Ya, tapi orang kata benda ni khilaf di sisi para ulama. Contoh rokok lah tuan-tuan. Rokok ni kalau bagi saya lah, kalau ikut fatwa dekat Malaysia, sebahagian negeri, begitu juga fatwa-fatwa antarabangsa, macam dekat Mesir, fatwa dekat Jordan, fatwa dekat mufti-mufti negara Arab ni, saya tak pernah jumpa lagi yang kata makruh. Ya. Kalau ikut fatwa ulama-ulama kontemporari, rokok tu haram. Ya. Cuma adalah kalau zaman dahulu, kitab-kitab lama, macam contoh kitab-kitab tok pondok dulu, tok guru pondok, dia kata makruh dan sebagainya, ya. Benda-benda ni kita faham sebab perkembangan masa tu sama, berbeza, kedudukannya berbeza sama sekali. Pasal apa berbeza? Sebab zaman sekarang ni perkembangan sains, teknologi dan sebagainya. Zaman dulu, yalah tok guru tengok isap rokok sehat ya, tak ada apa-apa kan, dia tak tahu apa side effect ataupun bad effect, dia tak tahu. Tapi zaman sekarang ni, yalah, ulama sendiri pun buat kajian kerjasama dengan sains. Ya, saya sendiri pun ada tengok ada kajian-kajian bab halal, ya, baik berkaitan dengan sains dan teknologi. Kita nampak bagaimana pakar-pakar pengajian Islam dia bekerjasama dengan pakar-pakar profesor sains dan teknologi untuk menghasilkan kajian benda tu halal ke tidak, haram ke tidak dan sebagainya. Jadi dia sangat menguntungkan industri halal kita, termasuklah bidang perubatan. Ya. Jadi kalau ikut rokok ni tuan-tuan, dia punya kajian yang telah membuktikan, hatta jurnal akademik sekalipun menyatakan bahawa terbukti dia membahayakan, memudaratkan, ya, scientifically, dan kajian akademik telah membuktikan bahawa dia menjadi penyebab kanser, penyebab penyakit. Dan begitu juga kajian terbaru berkaitan dengan vape pun sama juga tuan-tuan. Ya. Dulu kata jangan takut, vape ni sihat, vape ni tak kisah, sesiapa nak berhenti rokok berpindah pada vape. Betul tak? Betul, itu memang kata. Bahkan sampai sekarang dia merebak kepada pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah. Budak sekolah rendah pun dah pandai isap vape. Ya, dia balik sekolah yang jenis mak bapak tak jemput,
Lepas tu dia pergi kedai, tak tahu mana dia dapat benda Allah tu semua, dia vape. Ada. Berapa ramai tertangkap tuan-tuan. Ya. Sekolah menengah jangan cakap lah. Sekolah, tempat anak saya sekolah asrama penuh tuan-tuan, sekolah sains. Ya. Baru-baru ni, ada 4 pelajar lelaki kena buang daripada sekolah. Ya tak? Dah terpilih masuk sekolah asrama penuh, tiba-tiba kena buang. Sayang, salah sendirilah tuan-tuan. Ya. You were struggling to get masuk SBP ni, tiba-tiba sebab vape punya pasal kena buang. Ya, sekolah dah bagi amaran berapa kali, tapi buat jahat juga, berlanggar peraturan, memang kena lah tuan-tuan. Ya. Dan kajian terbaru membuktikan, kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, bahawa vape pun membahaya. Sebab dia ada tar. Dia tak ada tar. Rokok bahaya, jangan takutlah. Ya. Tapi vape tu, walaupun dia cecair tu bahaya, dia ada nikotin. Dan cecair tu adalah kimia juga. Dia sangat memberi kesan buruk kepada organ dalaman kita. Sama juga macam rokok. Walaupun dia tidak sebahaya seperti rokok, tetapi bukti mengatakan bahawa dia memberi keburukan. Ya. Jadi sebab tu saya setuju kalau terus mengharamkan vape, sama juga. Ya. Kita tak nafikan dari segi sudut proses nak berhenti itu. Ya. Seperti ulama-ulama kata, orang yang berhenti rokok ni, yang merokok nak berhenti rokok ni, dia dibenarkan untuk melakukan proses berhenti itu secara berperingkat. Seperti mana Nabi dan Allah dan Rasulullah mengajar para umat yang dulu ketagih arak kan, bagaimana pengharaman arak itu. Pengharaman arak itu berlaku secara berperingkat, sikit. Sama juga pengharaman riba pun sama juga secara berperingkat. Maka ulama kata walaupun rokok tu haram, tetapi mereka yang nak melalui proses berhenti rokok, dia boleh berperingkat. Ketika dia nak berhenti tu, mungkin kalau ada individu yang satu hari 2 kotak. Dalam internet saya pernah jumpa satu bual bicara. Ada seorang lelaki tu, dia punya kotak suara dia rosak. Dia terpaksa pakai kotak suara tiruan untuk dia bercakap. Ya. So bercakaplah, ini bukan suara saya, tapi yang keluarkan suara saya ni, bunyi itu adalah macam alat tu. Dia kata. Orang tanya kenapa boleh hilang suara. Dia kata sebab merokok, dia kata. Berapa banyak dia kata? Rokok common satu hari 2 kotak, dia kata. Kalau tengah stres ke apa, tengah sibuk kerja, boleh sampai 2 kotak lebih. Tuan-tuan, banyak tu. Sekotak rokok dah berapa belas ringgit, saya tak tahulah harga berapa sekarang ni. Mungkin sekotak Dunhill tu 20 tu boleh sampai kepada 20 ringgit ke. Ya kan? 2 kotak satu hari paling kurang. Sampai anak apa kotak apa dah rosak, dia kata. Dia pesan jangan menyesal macam dia lah, sampai benda tu dah terlambat, benda tu hilang segala-galanya. Ya. Jadi masa proses nak berhenti tu, ulama kata itu dia hukum lain lah, hukum lain. Ya. Tapi ustaz saya biasa 2 kotak, tapi untuk minggu depan saya akan berubah sekotak. Minggu depan kepada setengah kotak. Minggu depan 3 batang sehari. Macam tu lah kan. Ya. Tapi asalnya 2 kotak. Lepas tu beransur-ansur bulan depan ke sekotak. Yang sekotak tu setahun 2 tahun tak ubah-ubah. Itu tak boleh lah. Tu serupa sama je tuan-tuan. Ya tak? Saya nak berhenti ni. Ya. Dulu 2 kotak. Sekarang dah sekotak, alhamdulillah. Lama-lama nanti saya akan berhenti. Yang sekotak ni berapa lama? Sekotak ni adalah 2 tahun. 2 tahun. Itu bukan nak berhenti tu. Itu kurang je nama dia. Ya. Jadi ulama kata syarat yang mana kalau proses nak berhenti itu mestilah tidak dikira sebagai memang keazaman, memang betul-betul dia nak berhenti dan terbukti dia mengurangkan. Dalam proses itu tidak dikira jatuh haram. Macam mula-mula 2 kotak, lepas tu mungkin next week sekotak, lepas tu 2-3 bulan berhenti. Itu dalam tempoh 2-3 bulan tu tak jatuh haram, makruh saja di sisi para ulama. Ya, tapi kalau yang isap rokok tak ada niat nak berhenti, tak ada komitmen nak mengurangkan, dia terus, itu jatuh haram. Jatuh kepada haram. Ya, memang benda ni agak sensitif, terutamanya perokok dan sebagainya. Ustaz macam ni punya mudah nak hukum kawan berdosa, haram ya. Yalah, dan memang fatwa macam tu. Islam dia ada maqasid syariah dia. Kenapa Islam ini diturunkan? Kenapa Islam ini diutuskan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW berdasarkan 5 objektif. 5 objektif kenapa agama ini diturunkan dekat muka bumi. 5 objektif mengapa agama ini
wajib disebarkan di seluruh dunia. Pertama, agama Islam diutus oleh Allah untuk menjaga agama. Maksud menjaga agama apa? Iaitu kita menjaga syariat Allah, kita menjaga tindak tanduk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya penduduk manusia dan jin di seluruh dunia ini wajib beribadah atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala, ikut syariat. Bukan sembah kuil ke, sembah patung ke, sembah tok nenek ke, sembah roh ke, minta dekat orang yang dah mati ke, tak ada. Ya, dia kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan minta Allah, dan cara ibadah pun ikut sunnah Nabi SAW. Itu menjaga agama. Kedua, menjaga nyawa. Islam menjaga nyawa. Sebab itulah Islam, dia punya perundangan ya memang berunsurkan untuk jaga nyawa. Siapa bunuh orang dengan sengaja, hukum qisas. Bahkan kalau dia terbunuh orang secara tidak sengaja, tersalah, dia ada hukum diat, tuan-tuan. Berapa 100 ekor unta kena bayar. Yang membunuh orang tanpa sengaja, tersilap kecuaian sendiri, ada hukuman dia, ada hukum hudud dia. Itulah antaranya. Untuk menjaga nyawa, maka diturunkan hukum hudud. Ketiga, untuk menjaga harta. Islam diturunkan, diutuskan dekat dunia ni untuk menjaga harta manusia. Sebab tu hukum tak boleh musnahkan harta. Sebab tu hukum tak boleh membazir harta. Bila ada orang yang membazir harta dinamakan safih, hakim boleh halang dia daripada membazirkan harta. Dia boleh lantik orang lain untuk menjaga hartanya. Ya, sebab tu anak yatim yang ada harta banyak diamanahkan oleh hakim untuk menjaganya supaya terjaga harta sampai dia sudah pandai menguruskan harta yang betul. Nampak? Ya, sebab itulah adanya hukum hudud. Mencuri dengan kadar tertentu dengan 4 orang saksi yang adil kena potong tangan. Sebab apa? Untuk jaga harta. Jadi perundangan syariah ini dituntut bukan saja untuk menjaga nyawa, juga untuk menjaga harta manusia. Sebab itu dalam hadis menyebut, man qatala duna malih fahuwa syahid. Siapa yang melawan, memperjuangkan untuk mempertahankan hartanya, contoh dekat rumah tiba-tiba perompak datang nak rompak barang dia, dia pun lawan perompak tu, dia pun mati. Mati sebab mempertahankan hartanya, maka Nabi SAW sebut dia dapat syahid. Dapat mati syahid. Tapi syahid akhirat lah, bukan syahid dunia. Syahid dunia ni mati fi sabilillah, yang mana tak dikafankan, tak dimandikan, dikebumikan macam tu. Ya, tapi kalau syahid akhirat, dia dikafankan, dimandikan, disemayangkan. Tapi ganjarannya besar, macam tu sekali. Dan keempat, untuk menjaga akal, supaya orang berakal dapat hidup dengan normal. Sebab itu ada hukum taklif, ada hukum mumayyiz, ada hukum mukallaf, ada hukum gila, ada hukum hakam, banyak dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dan begitu juga untuk menjaga akal, maka diperuntukkan hukum hudud. Siapa minum arak, kena hudud, kena sebat sebanyak 80 kali. Supaya apa? Orang tak minum arak dan tak hilang akal. Bila hilang akal, macam-macam kerosakan berlaku dekat dunia ni. Bini kena pukul, anak kena hentam, orang buang duit, kena buang kerja, macam-macam. Ya, bunuh orang bawa kereta sebab mabuk langgar. Ni bahana banyak. Sebab itu ada hukum hudud. Sebab apa? Agama memang menjaga akal. Dan kelima, apakah objektif Islam diturunkan dekat dunia ini? Iaitu untuk menjaga nasab manusia. Ya, sebab itu diharamkan zina. Sebab itu ada peruntukan hukum hudud zina. Berzina bagi orang yang berkahwin kena rejam sampai mati. Kalau bujang kena sebat 100 kali. Nampak? Begitu juga tak boleh fitnah ataupun menafikan nasab orang. Ada hukum qazaf, sebat 80 kali. Nampak? Jadi ini kita tengok undang-undang syariah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang dibahaskan oleh para ulama dalam hukum fiqah, semuanya berasaskan 5 asas kenapa agama Islam itu diturunkan. Sama juga dengan rokok lah tuan-tuan. Rokok di ulama kata haram pasal apa? Sebab untuk menjaga nyawa. Dan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Mafsadah dan sebagainya. Ya. Tapi dia kata, tapi suami saya isap rokok lah ustaz. Macam mana tak sedap pula dia kata haram, berdosa pula. Ya. Jangan sebab suami awak isap rokok, macam saya ustaz. Saya ni ustaz. Ya. Walaupun saya di mufti lah katakan. Adik saya isap rokok. Sebab adik saya isap rokok, saya tarik baliklah hukum haram. It's not fair lah. Tak fair kan? Ya tak? Ataupun saya ni ustaz, lepas tu saya isap rokok. Ada ustaz isap rokok tak? Ada. Ramai juga ustaz isap rokok. Ya. Doktor isap rokok pun saya pernah nampak. Doktor yang nasihatkan orang, jangan makan ni.
Doktor isap okok pun ada. Ya, memang ada. So kalau saya ni ustaz isap okok, sebab saya isap okok, saya tak nak keluarkan hukum haram. Itu saya tak amanah pada ilmu. Tak amanah pada fatwa yang dikeluarkan. Kata puan, kalau suami isap okok, tak apalah, itu nasihat kalau dia baik-baik, berhenti apa semua. Ya, tapi kalau benda dah haram, is haram. Fatwa is fatwa. Nak ikut, terserah. Tak nak ikut, itu ada. Kalau ikut, bagus. Itu tuntutan kamu sebagai seorang Muslim. Tapi kalau tak nak ikut, antara suami awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita semua dah sampaikan tuan-tuan. Ya, kalau kita tak keluarkan hukum, ulama-ulama tak keluarkan hukum, jadi ulama manusia terkapai-kapai lah. Nak pilih mana. Sama juga dengan vape. Diharamkan juga sebab apa? Memang terbukti ada kemudaratan yang boleh membahayakan kesihatan. Ya, tapi kita tak nafikan. Bab rokok ni tuan-tuan, dia ni bukanlah dosa besar. Macam minum arak kan. Minum arak ni, kalau dia minum arak, dia jadi fasik. Dosa besar. Dia kena taubat nasuhah. Ya, siapa minum arak tu, dia punya penyaksian tertolak. Penyaksian mahkamah. Kalau ikut mahkamah Islam lah. Ya, ikut mahkamah yang betul-betul mahkamah Islam. Mahkamah syariah ni belum penuhnya lagi tuan-tuan. Ya. Jadi, apa lagi, kalau orang minum arak, kalau ikut mazhab Syafi'i, selagi mana dia tak bertaubat daripada minum arak, dia tak boleh jadi wali nikah anak dia. Kalau minum arak, dia tak bertaubat nasuhah daripada minum arak, dia nikahkan anak perempuan dengan lelaki, pernikahan tu tak sah. Itu sekali, dia punya efek. Ya. Tapi orang tanya, Ustaz, bapa pengantin isap okok tu sah ke jadi wali? Ya. Kata, saya bukan nak sokong isap rokok lah. Rokok is haram. Tu jadi wali tu Ustaz. Yalah. Tapi rokok ni bukan dosa besar. Dia tak adalah dosa macam arak. Dosa is dosa lah. Malaikat catat. Tak bertaubat, kena pukul lah. Kena seksa lah. Kan? Sebab menyusahkan diri sendiri, menyakitkan diri sendiri, memudaratkan diri sendiri. Ya. Tapi ulama' kata, tak pernah saya dengar lagi ulama' contemporary mengatakan rokok ni dosa besar. Ya, dah okey lah, tak fasik lah, boleh lah jadi wali. Tapi bukan bermakna kita menghalalkan rokok. Dia berbeza sikit. Jadi alhamdulillah, bukan dosa besar. Alhamdulillah, tapi tetap dosa. Jangan cakap macam tu. Besar kecil ke tuan-tuan, you kena, kalau tak sempat bertaubat, tetap kena seksa juga. Jangan main-main. Ya, kita buka lilin tu, letak tangan 5 saat pun, 1 saat pun tak berani. Tak tahan. Apatah lagi Allah, neraka punyalah panas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang hujung tu Allah berfirman, siapa yang membuat kesalahan sebesar debu sekalipun akan tetap dipandang buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dihukum. Kesalahan sebesar debu sekalipun, bayangkan, tetap Allah akan balas kejahatan itu kalau mana dia tidak bertaubat. Ya. Nampak tu kecil je. Besar debu. Ya. Apatah lagi, ya, isap okok walaupun kategori dosa kecil, tetap dosa. Ya. Tengah isap okok, meninggal. Tak sebab taubat. Allah. Jangan su'ul khatimah. Sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Ya. Baik. So benda-benda syubhat ni perlu kita tinggalkan lah. Ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni kerja 7-Eleven. Okey. Masalahnya kerja 7-Eleven ni dia ada jual arak. Jadi saya ni bukanlah kelulusan tinggi. Kalau kelulusan tinggi pun susah nak dapat kerja. Setakat inilah kerja saya dapat. Dia kata, apa status pendapatan saya tu? Adakah dikira halal? Apakah hukum saya kerja kat 7-Eleven? Ya. Okey, saya kata 7-Eleven ni, kita kena tahu dia punya perniagaan dia apa. Perniagaan ni bercampur. Boleh dikatakan 90% halal punya barangan. Maksudnya haruslah. Benda yang boleh dimakan, benda yang boleh digunakan. 10% atau 5% adalah bercampur dengan haram, iaitu arak. Okey, baik. First kita bincang hukum bekerja dekat situ. Hukum asal kerja sebagai cashier, kerja sebagai petugas di 7-Eleven, hukumnya halal. Tapi bila melibatkan item-item ataupun produk yang haram, dia berdosa. Contoh, dia kerja cashier. Tiba-tiba ada non-Muslim ataupun ada orang Islam, dia beli arak.
Dia beli arak, lepas tu dia ambil, dia masuk dalam plastik, dia tolong masukkan duit, dia bagi. Dia berdosa kat situ. Dia berdosa dekat situ. Yang store pula, bila datang stok dekat loading bay, dia ambil, yang dia angkat tu arak, dia susun arak. Dia berdosa kat situ. Ya. Tapi kalau dia cashier tu beli roti, beli apa, air tin ke, air Coca-Cola, itu tak apa. Tapi bila berinteraksi dengan benda haram, yes, kat situ datangnya dosa. Jadi asasnya halal, tapi bila datang benda macam tu, habis macam mana Ustaz? Okey, you nampak arak saja, you panggil mana non-Muslim suruh dia deal. Mana ada satu shift 2 orang Ustaz, kadang dua Melayu, payah juga. Ya. Itu cerita lain lah. Cerita lain dan sebagainya. Okey, macam mana pendapatan kami pula? Sebab apa keuntungan tu campur dengan arak? Sekali macam mana? Kan? Sebab ada jual arak tu adakah halal? Dalam hukum kaedah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang mana disebut dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Kitab Al-Ashbah wa Nadhair ini menghimpunkan seluruh kaedah-kaedah fiqh. Ya, terutama dalam mazhab Syafi'i, dia kata bahawa pendapatan yang dia dapat daripada hasil yang bercampur halal dan haram, yang mana tak dapat dipisahkan antara halal dan haram, so kita ambil pendapatan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contoh dia kerja 7-Eleven. So 7-Eleven bayar gaji dia. So kita terima gaji daripada 7-Eleven, kita tak pasti yang dapat tu halal ke haram. Untung jual arak ke untung jual roti. Iltibas, kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kat sini hukumnya dia dapat itu makruh. Sebab apa makruh? Sebab tak pasti sumber daripada mana. Adakah? Sebab apa? Perniagaan tu bercampur. Tapi kalau perniagaan tu kita tahu untungnya memang hasil gaji dia bayar tu keuntungan daripada perniagaan haram, haram diterima. Contoh kerja kat kilang Kasbek, kilang Guinness dan sebagainya, itu haram jelas. Ya, itu memang tak boleh. Ya, sama juga kerja bank konvensional. Orang tanya, Ustaz, saya kerja ke bank konvensional, macam mana konvensional? You deal dengan mana-mana pinjaman riba, you berdosa. You tolong signkan, you luluskan, you tolong proseskan, pun nak kira berdosa. Tapi gaji you dapat macam mana? Gaji, hukum kat situ ada syubhah kat situ, makruh. Sebab apa? Tak semua produk bank konvensional itu adalah haram. Ada yang halal, betul tak? Kalau transaksi yang tidak melibatkan riba, dia halal lah. So bercampur-campur. So dia dapat harta tu, harta yang makruh. Tak pasti adakah keuntungan daripada riba ataupun tidak, maka itu dinamakan sebagai harta syubhat. Tak pasti, tak tahu kan, kita tak dapat different kan macam mana. Maka selamat kita dapat, kita terima dan hukumnya makruh. Tetapi kalau kita tahu, bos kata okey, gaji you bulan ni hasil daripada interest bank, haram terima. Hukumnya haram kalau kita makan, sama juga bagi anak dan isteri kita makan. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut yang mana antara halal dan haram ada satu lagi yang kita tak tahu, halal ke haram, dia syubhat. Syubhat ni yang kita kena hati-hati. Yang haram, of course kita tinggalkan. Yang halal, yang pasti, tak apa, ambil lah, makan lah. Banyak mana pun nak makan lah, tak ada masalah. Ya, yang syubhat ni, Nabi kata ramai yang tak tahu, terutama orang-orang awam yang tak dapat tahu beza antara hukum halal dan haram. Maka benda datang syubhat, dia tak tahu, tak pasti. Dan Nabi SAW sebut, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sesiapa yang menjauhi benda-benda syubhat, maka bermakna dia menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Maksudnya apa? Kalau dia tak ambil benda syubhat, selamat agamanya. Dia pasti selamat, maksudnya dia tidak terjebak dengan benda-benda yang haram. Hartanya bersih, rezeki yang masuk dalam badannya bersih. Nampak? Jadi selamat agamanya dan selamat daripada maruahnya. Kalau kita tak ambil benda syubhat, tuan, dia kena selamat. Contoh kan, kalau orang yang isap rokok dengan orang yang tak isap rokok, katakanlah rokok ni khilaf, dia kata macam tu kan, bagi saya haram lah. Tak apa Ustaz, khilaf. Okey lah, khilaf, tak apalah, syubhat. Ya. Kalau orang isap rokok dengan orang tak isap rokok, mana yang dapat yang lebih respectful? Orang mesti hormat orang yang tak isap rokok.
Kalau nampak isap rokok, isap rokok rupanya. Elok-elok nak pinang dada, terus tolak pinangan dia sebab isap rokok. Nampak? Jadi syubhat ni boleh menyelamatkan maruah kita, selamatkan maruah kita. Kadang-kadang orang isap rokok pun dia malu nak isap depan publik. Pasal apa? Dia malu. Dia malu. Nampak tak? Jadi benda-benda ni mendapat selamatkan. Macam tu juga kalau kita ni lah, macam ya, ada saya tengok dekat Facebook, ada seorang ustazah dekat Facebook, kat Instagram. Ustazah ni baguslah, dia dekat TikTok. Saya tak ada TikTok, tapi sebab dia punya perkongsian tu dikongsikan juga dekat Instagram. Ustazah ni bagus. Dia mengajar tajwid, dia bagi tazkirah. Good lah, is good. Tazkirah ringkas. Oh ya, dah azan. Kita bagi laluan azan dahulu. Sebelum kita sambung selepas ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita sambung ustazah tadi ya. Dia bagus, dia bagi tazkirah pendek seminit, bagus. Tasawuf hati, tentang dosa, bagus-bagus. Itu ujian. Tapi kadang-kadang tu dekat dia punya Instagram tu ada pasang muzik lah. Muzik daripada barat pun ada, penyanyi-penyanyi perempuan pun ada lagu. Jadi benda tu dia menimbulkan, ada komen-komen kat bawah tu, ustazah pasang lagu macam ni ke? Jadi dia mengganggu maruah dia. Sebab apa, orang tu petikai, ustazah dengar lagu macam ni. Kalau dia nak dengar seorang-seorang tu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala lah ya. Sebab muzik ni khilaf. Tapi majoriti ulama kata haram. Ya, ada segelintir ulama kata tak apa, itu khilaf, kita tak boleh nak ketat sangat benda macam ni. Tetapi sepatutnya orang agama, ustaz atau ustazah, dia kena jaga benda ni lah. Terutama di depan publik. Kat rumah tu tak ada siapa nak spy, tak nak tengok, itu lantak dia lah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi publicly dia tak boleh macam tu. So orang yang menjauhkan diri daripada syubhat, maka dia menyelamatkan agamanya daripada terjebak benda yang haram. Ya, siapa jaga benda-benda syubhat, insya-Allah terselamat daripada benda yang haram. Tapi kalau yang memang suka buat benda syubhat, lama-lama dia akan terjatuh ataupun terjebak dengan benda-benda yang haram. Nampak? Ya. Jadi mula-mula muzik tu lah, muzik ni duk minat penyanyi tu, penyanyi ni, ya, penyanyi LGBT pun dia suka. Nampak ke arah nak ke benda yang haram tu. Ya, apa kata Nabi SAW? Waman waqa'al waman waqa'a fil syubhat kara'in yar'a haula al-hima. Waman waqa'a fi syubhat kara'in yar'a haula al-hima yushiku an yuwaqi'ahu. Nabi kata sesiapa yang jatuh ataupun melakukan syubhat, dia seperti pengembala kambing yang mengembala kambing di kawasan larangan pemerintah. Kan ada padang diraja pemerintah, ada padang ni. Ni tak boleh pagar. Dia bagi makan kambing kat tepi-tepi tempat border yang dilarang tu. Ya. Dia tak ada masalah, dia tak lepas. Tapi kambing yang tak ada otak ni terlepas. Masuk kawasan larangan, makan dalam kawasan larangan. Kena tangkap. Yang kena tangkap bukan kambing. Tuan punya kambing kena tangkap. Macam itulah. Mereka yang tak jaga syubhat, dia akan termasuk benda-benda yang dilarang. Seperti penjaga kambing yang membiarkan kambing-kambing yang makan di tepi-tepi tempat larangan. Kambing bukan ada otak, tengok dekat sebelah sana tu segar je. Sini macam tak nak hidup, dia pun pergi sebelah. Dia akan possibility untuk terjebak tempat larangan tu ada. Ya. Yushiku ayyuwaqi'ahu, pasti hampir-hampir nak termasuk ataupun nak melepasi kawasan dilarang itu. Wa inna likulli malikin hima wa ala inna himallahi maharimuh. Nabi kata sesungguhnya setiap raja itu ada kawasan larangannya. Maksudnya kawasan yang memang rakyat tak boleh masuk. Itu kawasan khusus untuk raja. Siapa masuk, kena masuk penjara, kena seksa, sebagainya, kena hukuman. Dan Nabi kata, ala, ketahuilah sesungguhnya kawasan-kawasan larangan Allah adalah benda-benda yang diharamkan. Selagi mana tak diharamkan, hang sebatlah apa nak buat sekalipun. Ya, tapi kalau benda yang haram jelas ditinggalkan, itu pasti akan mendatangkan rahmat Allah. Tapi kalau buat benda yang haram, jelas kemurkaan Allah akan diundang, akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Silap dekat dunia kena bala lagi, tuan-tuan. Ya. Apatah lagi benda-benda yang syubhat kena tinggalkan. Pasal apa? Untuk selamatkan diri daripada termasuk dalam benda-benda yang diharamkan. Dan Nabi SAW sebut, ana fil jasadi mudghah,
idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi kata sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging tu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Jikalau rosak segumpal daging itu, maka ia adalah rosaklah seluruh badan. Ala wahyal qalb. Apa dia tuan-tuan? Biasa kita terjemah apa? Hati kan? Hati. Ya. Tapi kalau tanya orang Arab, al-qalbu itu dia bukan hati, jantung. Tapi dalam alam Melayu diterjemahkan sebagai hati. Kalau dunia barat pun dia terjemahkan ala wahyal qalb, al-qalb itu sebagai heart. Jantung lah. Heart attack. Kan? Dia terjemahkan al-qalbu itu sebagai hati. Kalau qalbu itu Mak Saleh gunakan konsep hati, dia kata liver. Nampak tak? Nampak tak? Bahasa Arab pun al-qalb itu jantung. Hati apa? Kabid. Al-kabidu. Itu bau hati. Ya. Tapi macam mana boleh berlaku perbezaan ini macam ni tuan-tuan? Ya. Terjemahan tepat yang dimaksudkan segumpal daging itu kalau baik tubuh badannya, kalau baik segumpal daging itu baiklah seluruh badannya. Kalau baik, kalau rosaklah segumpal daging itu, maka rosaklah seluruh badannya, iaitu jantung. Kalau bahasa Arab, dunia Mak Saleh diterjemahkan sebagai jantung. Kalau alam Melayu termasuk Indonesia dipanggil sebagai hati. Ya, baik. Kalau rasional ya, kenapa diterjemahkan jantung? Sebab jantung ni, cuba kalau jantung tak ada, kalau jantung stop. Kalau hati tak ada, kalau limpa tak ada, boleh lagi. Ya. Kalau buah pinggang tak ada, wal-iyadzubillah, boleh dialisis lagi tuan-tuan. Tapi kalau jantung tak ada, jantung dia stop, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau otak mati tuan-tuan, orang masih hidup lagi. Kan ada orang otak mati kan? Dia memang tak boleh otak mati, tapi hidup lagi. Hijab lagi. Dia boleh buang air dan sebagainya. Tapi jantung ni, nampak? Jantung rosak, dia tak pam, habis. Sebab tu Nabi kata, kalau jantung baik, tubuh badan kita pun hidup. Kalau tak baik, habislah rosak. Bila sebut sakit 3 serangkai, salah satu jantung lah. Jantung paling utama sekali ni. Ya. Baik. Kenapa dalam Melayu diterjemahkan sebagai hati? Sebab hati ni dia sebagai pusat perasaan. Perasaan emosi, perasaan baik, perasaan jahat, pusatnya dekat hati. Sebab apa? Dari segi sudut terjemahan linguistik dalam alam Melayu tu, pusat roh, pusat perasaan, sedih, apa semua dalam hati. Dalam hati. Tapi kalau dunia Arab, dalam dunia Mak Saleh, pusat perasaan ni jantung. Ni jantung kau jahat ni. Nampak? Jantung kau ni busuk. Jantung kamu penuh dengan suuzon. Itu. Your heart full of apa evil lah, contoh Mak Saleh kata. Hati kamu, dia tak kata liver. Liver kau is bad, tak ada. Dia kata your heart no. Tapi Melayu hati. Nampak? Arab pun jantung juga. Jadi sebab perbezaan penggunaan dalam menentukan pusat perasaan kita, maka dalam alam Melayu terpaksa diterjemahkan dalam hati tuan-tuan. Kalau buka kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, macam tu jugalah hati, dia kata pusat perasaan. Hati sedih, hati gembira. Kalau dunia Arab, jantung sedih, jantung gembira. Itu. Nampak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia perbezaan lah. Nak buat macam mana benda tu sudah digunakan turun-temurun, nak ubah payah. Ya. Kalau ikut terjemahan tu bagi saya lah, al-qalbu diterjemahkan kepada hati kurang tepat. Dia kurang tepat. Sebab apa? Yang dimaksudkan qalbu ini dia bukan perasaan saja, tapi dari segi fizikal. Dari segi sudut fizikal, memang jantung adalah pusat, adalah punca. Kalau baik jantung kita, fizikal kita bagus. Kalau jantung rosak, habis. Itu. Tapi bila melibatkan perasaan, Melayu dia lain pula, dia pergi hati. Kalau bahasa lain, dia tetap statik pada jantung. Dan kalau terjemahkan, kalau buka kamus bahasa Arab, al-qalbu tu apa, qalbun tu apa, memang jantung lah. Sebab tu saya kata terjemahan qalbu kepada hati ni kurang tepat lah. Tapi macam mana, sebab dari segi sudut falsafah bahasa Melayu kita, membahasakan pusat perasaan tu kepada hati bukan jantung. So kita kena terima lah terjemahan macam tu. Ya. Tapi kalau pergi dekat negara Arab, pergi dekat negara-negara alam Islam yang lain, mereka tak pakai hati.
Harap faham ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih riwayat Bukhari ya. Jadi insya-Allah ada masa kita akan sambung pengajian hadis yang akan datang, yang mana apa yang dibabitkan tentang hadis ni, hati ni cerita tentang halal dan haram. Menjaga diri daripada halal dan haram dan menjaga syubhat sebahagian daripada iman. Seperti mana disebutkan bahawa iman tu bukan hati sahaja, tetapi dari segi sudut hukum hakam, amalannya ya, menjaga halal dan haram itu juga sebagai lambang kesempurnaan iman. Mereka yang menjaga halal dan haram, imannya tinggi. Yang menjaga syubhat, lagi tinggi iman dia. Sebab tu ulama-ulama benda yang makruh pun dia tak buat, apalagi benda yang haram. Itu tanda ketinggian iman. Manakala mereka yang melakukan benda yang haram, rendah imannya. Mereka yang tidak meninggalkan syubhat juga kurang iman dia berbanding mereka yang meninggalkan syubhat. Maka sebab itulah Imam Bukhari dia letakkan hadis ini dalam bab keimanan. Sebab apa? Halal dan haram juga terlibat dengan isu-isu keimanan. Ya, wallahu alam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat sampai itu saja, mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.